Semuanya musliman yang Allah Subhanahu wa ta'ala syaitanir rajim wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-90 sampai ayat yang ke-93, kata Allah menceritakan perihal pokok kafir musyrikin Mekah yang mana mereka melakukan pelbagai permintaan terhadap Nabi kita Muhammad SAW untuk nak membuktikan yang Nabi itu betul-betul Nabi yang diutuskan oleh Allah kepada mereka. Dan apa mereka katakan, kami sekali-kali tidak percaya kepada kamu wahai Muhammad, sehinggalah kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Muhammad, apa kau boleh buat? Kalau kau boleh pancarkan mata air keluar daripada bumi yang gersang ini, bumi yang tandus, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping ke atas kami sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan engkau dengan kami, ataupun kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit dan sekali-kali kami tidak mempercayai kenaikanmu itu, hinggalah kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Baik, maka katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul. Dalam ayat ini kita dapat lihat bagaimana orang-orang musyrikin Mekah dia mintakan Nabi permintaan yang tak masuk akal, permintaan yang tidak logik, ataupun permintaan yang cukup besar untuk Nabi tunaikan, iaitu syarat yang ditetapkan, boleh kami ini nak beriman dengan kamu wahai Muhammad, tapi dengan syarat iaitu kau boleh berikan kepada kami keluarkan air daripada bumi, ataupun kau boleh jadikan sungai-sungai yang mengalir di celah-celah kebun, ataupun kau ada kekayaan yang tertentu yang kau boleh tunjukkan kat kami rumah engkau daripada emas, ataupun kekayaan yang lain, ataupun juga kamu boleh panjat naik ke atas langit sana, naiklah engkau ke atas langit dan bawa turun daripada atas langit itu sebuah kitab untuk kami baca, maka baru kami percaya yang engkau itu adalah Nabi. Baik, maka kata-kata ini adalah kata-kata yang mana mereka sendiri mengetahui ataupun tahu yang Nabi SAW ini adalah Rasul di kalangan manusia yang diutuskan Allah, tapi disebabkan keingkaran mereka, degil yang mereka sampai ke tahap mereka minta benda-benda yang pelbagai. Tetapi kalau Allah nak buat, tak mustahil pun Allah boleh buat. Tapi Allah tak nak manusia itu tunduk dan patuh hanya sekadar dalam melihat benda-benda yang pelik baru mereka nak patuh dan tunduk kepada Allah. Dan Allah minta Nabi sebut kepada mereka, Maha suci Tuhanku, sesungguhnya aku ni manusia yang biasa sahaja. Cumanya bezanya aku ni bawa wahyu yang Allah turunkan kepada aku, minta kamu semua untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah kalau kita tengok dalam ayat yang lain Allah sebut, walau fatahna alaihim baban minas sama' fadhallu fihi ya'rujun la qalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'ulun. Dan jika seandainya kami bukakan kepada mereka salah satu daripada pintu-pintu langit, kata Allah, lalu mereka terus naik ke atasnya, tentulah mereka akan berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Tetap orang-orang yang ingkar, yang kafir ini tak akan percaya kepada Nabi walaupun apa sahaja yang berlaku. Maka ayat ini ataupun dua cerita ini, dua ayat yang kita bacakan tadi nak sebutkan kepada kita tentang betapa degilnya orang-orang Arab pada waktu tersebut walaupun Nabi itu berada di hadapan mereka. Dan bukan sekadar berlaku pada zaman dahulu, berlaku juga pada zaman kita hari ini. Kadang-kadang kita hari ini kita tak sedar, kita duk reka disebabkan kita tak nampak benda-benda yang boleh menjadikan petanda bagi kita. Kita nak tunggu sampai ke tahap Allah turunkan bala
Allah berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu, dan perkara yang paling hebat yang Allah turunkan kepada manusia iaitu Al-Quran pun dah cukup untuk memberikan pengajaran ataupun petanda-petanda tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka bermulalah satu keadaan, iaitu satu langkah lagi yang telah dilakukan oleh puak-puak musyrikin Mekah pada waktu tersebut. Kita dah ceritakan sebelum ini, Nabi bukan sekadar dicerca dan macam-macam cercaan yang mereka buat. Bahkan dengan cercaan itu bertambah-tambah ramai pula yang masuk Islam. Tak cukup cercaan mulut, gunakan pula, iaitu dengan cara seksaan dari sudut fizikal, ditangkap, dibunuh. Maka sama juga makin ramai pula yang ikut Nabi kita Muhammad SAW. Tak boleh dengan cara kekerasan. Akhirnya sekali pula diminta pula kepada orang-orang yang cerdik, sebagaimana kita ceritakan Utbah bin Rabi' yang telah diutuskan daripada puak musyrikin Mekah untuk bertemu dengan Nabi SAW, untuk berikan tawaran kepada Nabi kita Muhammad SAW, tawaran-tawaran dunia, dengan syarat jangan melaksanakan ataupun jangan lagi berajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kesemua benda yang mereka rancang ini tak berjaya, last sekali mereka nak bunuh Nabi. Nak bunuh Nabi juga tak berjaya. Akhir sekali mereka mengatakan, puak-puak ni kita tak boleh buat apa-apa, mereka dengan satu cara saja, iaitu kita buat pemulauan ekonomi. Ataupun pulau mereka ni, yang mana mereka ni biar sampai mereka tak boleh makan, biar sampai mereka tak ada makanan, biar sampai mereka tak ada orang pun yang boleh mampu tolong mereka, sehingga kan mereka datang kepada kita untuk minta pertolongan. Maka inilah yang telah berlaku, diceritakan di dalam kitab ini melalui beberapa isnad hadis yang berlainan, daripada Musa bin Uqbah, daripada Ibnu Ishaq, dan juga perawi-perawi yang lain yang menceritakan keadaan iaitu orang-orang kafir Quraisy. Dia telah buat satu mesyuarat dan berbincang. Apa yang mereka bincang iaitu untuk nak pulau. Pulau bukan sekadar pulau Nabi, nak pulau sekali dengan keluarga Nabi, termasuk dengan Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Walaupun Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini tak semuanya yang masuk Islam, sebahagiannya sahaja. Tetapi orang-orang Arab ni satu kelebihan yang ada pada mereka, satu istilah yang disebut sebagai himayah. Apa yang himayah ni? Himayah ini dia sanggup untuk menjaga, bahkan sanggup nak mempertahankan kaum dia, walaupun kaum dia itu berada dalam keadaan sesat. Dia sanggup untuk nak mempertahankan kaum dia ataupun kabilah mereka, walaupun dia tahu kabilah ini kabilah yang menzalimi orang. Selagi mana orang ajak mereka berperang, maka mereka akan bantu kabilah-kabilah mereka. Maka inilah yang dinamakan sebagai himayah, ataupun perlindungan yang mereka akan berikan kepada sesiapa saja yang berada pada kabilah ataupun keluarga mereka. Disebabkan oleh kerana itu, orang Quraisy dia tak boleh nak sekat Nabi semata-mata kerana Nabi ada adik-adik dia. Dia tak boleh nak buat hanya sekadar Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi, kerana mereka juga mempunyai saudara mara yang sudah pasti saudara mara mereka yang bukan Islam ini tetap akan bantu juga, iaitu saudara-saudara mereka yang Islam. Maka apa mereka buat? Mereka terpaksa buat pulaukan dua kabilah ataupun dua keluarga Bani Hashim dengan keluarga Bani Abdul Muttalib, iaitu satu keluarga yang cukup besar. Maka dia kata, setelah golongan Quraisy tak boleh bunuh, maka mereka telah pulau. Apa yang mereka buat? Iaitu pulau Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, yang kerana disebabkan Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib ini mempertahankan Nabi. Abdul Muttalib mempertahankan Nabi, Abu Talib mempertahankan Nabi, keluarganya yang lain pun sama juga mempertahankan Nabi, dalam keadaan mereka percaya apa yang Nabi bawa, tapi mereka tak nak terima. Tapi dalam bab pertahankan anak cucu mereka, dia tetap pertahankan. Bahkan Abdul Muttalib pernah mengatakan, wahai Muhammad, hang jangan risau, jangan bimbang. Selagi mana aku hidup, tak akan ada seorang pun yang berani jentik kau. Mereka tak boleh nak buat, kerana aku akan jaga kau. Begitu juga setelah pada kewafatan Abdul Muttalib, Abu Talib pula yang mengambil alih tugas Abdul Muttalib dengan menjadikan perlindungan ke atas Nabi SAW. Dan salah satu kelebihan yang ada pada Nabi, kedua-dua mereka ini antara pembesar-pembesar yang disegani oleh orang Arab. Dan sama juga pada waktu tersebut, yang menjadi penentang kepada Nabi juga bukannya orang yang jauh, orang yang dekat juga ada balik Nabi. Abu Lahab ada balik Nabi, Abu Jahal pun ada bermukai dengan Nabi SAW. Baik, maka apa berlaku? Maka mereka telah buat ambil
satu keputusan. Panggil semua kabilah-kabilah yang lain, mereka bermesyuarat dan mengambil satu keputusan, iaitu mereka ni menandatangani satu perjanjian MOU bersama dengan kabilah-kabilah yang lain. Apa yang mereka buat? Perjanjian yang bertulis yang mana mereka ni puak kafir Quraisy ni tak boleh nak berkahwin dengan kabilah dua puak ni, Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Siapa-siapa pun tak boleh nak berkahwin. Bukan sekadar berkahwin, berjual beli pun tak boleh. Bahkan diputuskan hubungan, tak bercakap, tak boleh buat, tak boleh jual, tak boleh bantu dan tak boleh buat apa sahaja yang berkaitan dengan hubungan. Menyekat sumber-sumber rezeki yang mengalir kepada kalangan mereka. Bahkan tidak akan menerima sebarang perdamaian. Kalau ada orang datang nak berdamai, maka tidak boleh untuk berdamai dengan mereka. Bahkan juga tak boleh untuk nak berkasihan belas dengan kedua-dua keluarga ini. Sehinggalah dikatakan kecuali setelah Bani Abdul Muttalib menyerahkan Nabi kepada mereka, dengan syarat melainkan kalau sekiranya Bani Abdul Muttalib ataupun Bani Hashim sanggup ambil Nabi dan serahkan kepada mereka, maka pada waktu tersebut mereka akan tarik balik sekatan ekonomi yang telah dilakukan kepada keluarga Nabi SAW. Dan seluruh orang-orang kafir Quraisy, apa mereka buat? Mereka berpegang dengan perjanjian itu dan pegang betul-betul. Semua orang berpakat dengan cara memegang perjanjian sebagaimana perjanjian yang kita dapat lihat sebelum ini. Perjanjian yang telah disign oleh Husni Mubarak dengan siapa? Dengan Israel dan juga dengan Amerika. Apa perjanjian yang dia buat? Iaitu yang pertama sekali, border sempadan di antara Gaza dengan Mesir hendaklah ditutup, tak boleh dibuka. Hendaklah dihadkan kemasukan dan keluarnya orang-orang Palestin ataupun orang Mesir tak boleh suka-suka hati boleh keluar masuk ataupun untuk datang ke Mesir untuk mencari perlindungan ataupun nak cari barang dan sebagainya. Ini perjanjian yang Husni Mubarak buat. Apa lagi perjanjian yang Husni Mubarak buat? Pengeluaran gandum ataupun makanan pada Mesir. Saya waktu kat Jeddah kami belajar satu subjek. Subjek itu dia panggil Hawarah Islamiyah, iaitu tamadun Islam. Dalam tamadun Islam itu diceritakan bagaimana kayanya negara-negara Islam yang ada pada zaman hari ini. Antaranya yang terkaya Mesir atau negara yang kaya. Kaya bukan kaya dari sudut dia ada duit yang banyak, tidak. Kekayaan hasil bumi. Mesir ni mempunyai gandum yang banyak. Begitu juga dengan Sudan, mempunyai gandum yang banyak. Bahkan Sudan antara negara yang paling banyak sekali menanam gandum ataupun mempunyai gandum. Yang gandum dari tadi boleh diekspor ataupun boleh dijadikan sebagai bahan makanan kepada seluruh dunia. Tetapi apa yang berlaku? Sebab orang-orang kafir yang ada pada hari ini, terutama US dan juga Israel, mereka takut kesan daripada kekayaan ini akan memberi kesan kepada mereka. Apa mereka buat? Mereka tubuhkan satu benda yang dinamakan WTO. Apa WTO ni? World Trade Organization. Kerja dia buat apa? Kerja dia hadkan negara ni, kau nak keluar, walaupun kau ada banyak mana pun kau tak boleh jual ikut suka hati kau. Kau nak letakkan harga pun kau tak boleh letak ikut suka hati kau. Kau mesti kena ikut apa yang kami buat. Maka dengan cara ni mereka menekan negara-negara umat Islam. Maka Mesir dia boleh keluarkan ataupun jual gandum dia hanya sekitar 20% sahaja daripada hasil yang dia dapat. 20% saja boleh jual ataupun boleh gunakan, boleh diekspor. Tapi apa berlaku? Bila dapat dekat Morsi telah bukakan perjanjian itu, batalkan perjanjian dan naikkan daripada 20 kepada 60. Sebab tu orang tanya, adakah disebabkan Morsi naikkan kadar iaitu pengeluaran gandum daripada 20% kepada 60% ini menyebabkan rakyat dan bangkit nak menentang dia? Tak logik sikit pun. Adakah disebabkan kerana dia buka sempadan yang boleh bantu iaitu orang-orang yang dianiaya di Palestin untuk mendapatkan bantuan dan bekalan daripada Mesir, maka sebab itu dia patut dijatuhkan? Maka tak logik dan mustahil orang-orang Islam, maknanya kita akan tak setuju dengan perkara-perkara yang macam itu. Melainkan ada tangan-tangan yang lain, orang-orang yang menjadi musuh Islam, musuh yang paling jahat yang datang daripada hasad dengki, kejahatan yang datang daripada hati mereka yang kufur tadi. Maka ini yang berlaku di Mesir, begitu juga berlaku juga ke atas Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang telah disebutkan di sini, iaitu mereka telah telah memulaukan ekonomi. Pulau ekonomi yang berada di Mekah pada waktu tersebut bukan sekadar pulau ekonomi sampai ke tahap tak boleh nak kahwin
kahwin tak boleh, nak jual bahkan tak boleh, nak buat apa-apa sekalipun. Berapa lama berlaku ni? Ada riwayat mengatakan 3 tahun. Selama 3 tahun disekat. Ada riwayat mengatakan sampai ke tahap, ada yang mengatakan 2 tahun. Baik. Maka riwayat Musa bin Uqbah menunjukkan peristiwa itu berlaku sebelum perintah kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi untuk berhijrah ke Habsyah. Peristiwa ini berlaku sebelum penghijrahan Nabi ke Habsyah. Dan bahkan suruhan Nabi SAW untuk berhijrah ke Habsyah adalah semasa pemulauan ini berlaku, manakala riwayat Ibnu Ishaq pula menunjukkan perjanjian pemulauan ini berlaku selepas perintah berhijrah ke Habsyah. 2 riwayat. Maka tak kisah, tapi cerita tentang pemulauan ini tetap berlaku pada zaman Nabi SAW. Baik. Maka dikatakan pula di sini, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dan juga orang-orang yang bersama mereka daripada orang Islam, termasuklah Nabi SAW telah dikepung dan dipulaukan. Macam mana cara mereka pulau? Sempadan-sempadan mereka telah buat sempadan-sempadan, iaitu di lorong-lorong yang dipanggil Syiah. Di Mekah dia ada lorong. Setiap lorong ini kepunyaan kabilah-kabilah ataupun keluarga-keluarga yang tertentu. Maka keluar 2 lorong saja yang disekat. Lorong apa? Lorong Bani Abdul Muttalib dengan Bani Hashim yang ada kontak dengan keluarga Nabi. Maka mereka menyekat. Siapa-siapa pun tak boleh nak melalui, nak keluar daripada kepungan tadi, melainkan hanya sekadar boleh duduk dekat kawasan itu sahaja. Maka dikatakan di sini bagaimana Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dan juga orang Islam dan yang kafir berkumpul di lorong-lorong itu. Orang kafir pun yang tak ikut Nabi pun sama juga terkena tempias apa yang berlaku hasil daripada pemulauan ekonomi. Sama sebagaimana yang berlaku di Mesir hari ini. Orang yang tak ada kena mengena pun, orang-orang rakyat Mesir yang tak menyokong ikhwan muslimin pun ada yang menyokong ikhwan muslimin. Ada di kalangan mereka yang Kristian, ada di kalangan mereka yang Islam. Ada di kalangan mereka tu puak-puak geng yang sokong Husni Mubarak juga. Tapi bila dibuatkan sekatan-sekatan yang tertentu, maka kesan dia akan kena kepada seluruh orang. Sama yang dibuat oleh kafir Quraisy pada waktu tersebut, yang mana mereka telah menyekat. Menyebabkan orang-orang Islam dan juga puak-puak kafir daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, semua hanya mereka boleh keluar dan duduk di 2 lorong ini sahaja. Maka dikatakan di sini orang-orang Islam berkumpul kerana beragama. Ramai keluar di kalangan sahabat-sahabat Nabi ini, keluar berkumpul kat lorong-lorong ini kerana kat situ saja mereka boleh duduk. Tujuan mereka kerana atas dasar nak mempertahankan agama mereka. Waktu yang sama ada juga orang yang bangun juga menentang. Bangun hanya sekadar kita katakan macam demonstrasi aman. Nak pergi mana-mana pun penuh dengan sukatan, maka hanya mampu untuk duduk dan tengok saja. Orang kafir yang terkena dengan sekatan ekonomi ni pun duduk sama-sama juga dekat lorong tu, sebab mereka juga datang daripada 2 kumpulan ini. Maka kata beza ulama-ulama, beza 2 orang Islam, mereka duduk kat lorong kerana agama. Adapun orang kafir, dia bangun duduk juga kat lorong tadi tu kerana himayah. Apa dia himayah? Kerana atas dasar kebangsaan. Maknanya nak katakan di sini, orang-orang yang mempertahankan diri, mempertahankan negara mereka, mempertahankan hak-hak ataupun kita katakan hak-hak kemanusiaan yang ada pada mereka, dia akan ada 2 jenis orang. Yang pertama, orang mempertahankan atas dasar agama. Yang kedua, orang yang mempertahankan atas dasar bangsa dia yang telah dianiaya. Maka buktinya kat situ disebut bagaimana setelah mana pemulauan ekonomi yang dikenakan kepada seluruh keluarga mereka, ada di dalamnya orang-orang yang kafir. Tapi mereka juga tak setuju dan mereka keluar berada di lorong-lorong itu untuk nak menunjukkan perasaan mereka tak puas hati tentang perkara yang berlaku dalam keadaan mereka tak mempunyai kuasa apa-apa. Tapi bezanya mereka keluar atas dasar bangsa, sedangkan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi mereka keluar atas dasar agama. Maka sebab itulah nak ceritakan kat sini seolah-olah nak gambarkan betapa agama itu lebih mulia dan lebih hebat lagi daripada segala-galanya. Adapun bangsa, dia hanya dapat sekadar di dunia semata-mata. Adapun orang yang beragama ni, maka tujuan mereka bangkit nak lawan kezaliman, tujuannya disebabkan oleh kerana perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah digambarkan di dalam Al-Quran. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir. Kata Allah, diizinkan kamu berperang sekiranya kamu diperangi, dan orang-orang yang dihalau keluar daripada kampung halaman mereka, maka mereka ini berhak untuk nak lawan. Tapi pada waktu ini belum lagi disyariatkan seruan untuk bangun berjihad untuk lawan dengan puak-puak Quraisy ini. Hanya sekadar keluar, sekadar nak
demo, tunjukkan yang kami tak boleh buat apa-apa. Tapi tak puas hati itu tetap ada juga. Maka diceritakan lagi di sini bagaimana Nabi SAW bersama orang-orang Islam terpaksa bertungkus lumus kerana nak hidup. Macam-macam cara yang mereka telah usahakan semata-mata kerana nak hidup. Kerana dalam Islam, hifdzun nafs, menjaga nyawa itu adalah salah satu perkara yang wajib bagi setiap orang. Dia mesti kena jaga. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang di Mesir, apa yang mereka berlaku, mereka sanggup untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Kerana apa? Walaupun mereka mati, tapi mati mereka adalah mati yang mulia. Sebagaimana yang berlaku pada waktu ini, Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat Nabi bertungkus lumus mereka selama 3 tahun. Dan dugaan yang dikenakan Allah yang dilakukan oleh puak-puak Quraisy ini satu dugaan yang cukup berat. Di dalam sebuah hadis yang sahih digambarkan, menceritakan bahawa mereka bertungkus lumus menghadapi suasana ini dan mereka terpaksa makan apa? Ada yang terpaksa memakan daun-daun dan pucuk kayu. Terpaksa kerana makanan tak boleh, nak beli pun tak boleh, walaupun ada duit tak boleh nak dapatkan makanan. Sampai ke satu tahap terpaksa makan pucuk-pucuk kayu. Tuan-tuan cuba bayangkan apa yang berlaku di Syria. Syria yang berada hari ini, ribuan bahkan puluhan ribu orang jadi pelarian perang. Bila dia jadi pelarian perang dalam keadaan tak ada duit pun tak ada, ataupun kalau ada duit pun dia tak boleh nak dapatkan kerana negara berada dalam keadaan perang. Apa yang mereka boleh makan? Bantuan sukar untuk sampai, sebagaimana orang Palestin hantar ubat, dia tahan dekat Mesir tu berapa lama, kadang kalau sampai dah expired ubat tu baru dia benarkan ubat dia untuk masukkan dekat Gaza. Begitu sekali dibuat. Siapa yang buat? Bantuan daripada Husni Mubarak dengan cara dibuat oleh puak-puak Israel ataupun puak-puak Amerika yang ada pada hari ini. Itu cara yang mereka buat, cara nak menekan supaya mereka ni akan tunduk kepada kuasa-kuasa besar yang ada pada waktu tersebut. Dikatakan Nabi dan juga sahabat-sahabat sehingga mereka terpaksa memakan daun-daun dan pucuk kayu. Salah satu riwayat As-Suhaili menceritakan, kalaulah unta-unta perniagaan datang orang-orang daripada luar masuk ke Mekah pada waktu tersebut untuk datang nak berniaga. Bila mana mereka masuk nak berniaga, sampai kat Mekah, datanglah salah seorang sahabat Nabi SAW yang ada duit nak pergi beli makanan, nak bagi dekat Nabi ataupun nak balik bagi makan dekat keluarganya. Maka Abu Lahab dia dah standby lah. Abu Lahab dia akan keluar dan dia pun melaungkan dengan katanya, wahai peniaga-peniaga semua, alu as'arakum, naikkan harga kamu semua berlipat kali ganda, supaya Muhammad dan juga pengikut-pengikut dia ni tak dapat nak beli makanan yang kamu nak jual. Sehingga menyebabkan mereka tak sanggup nak beli. Daripada benda yang harganya murah dinaikkan dengan harga yang begitu tinggi semata-mata kerana tak benarkan orang Islam itu membeli ataupun mendapatkan hasil makanan yang mereka boleh dapat. Maka apa berlaku? Peniaga-peniaga tadi sebab takutkan kepada pembesar-pembesar Mekah yang cukup berpengaruh pada waktu tersebut, maka mereka melipat gandakan jualan sehingga sahabat-sahabat Nabi terpaksa pulang dalam keadaan tangan kosong, tak boleh nak buat apa pun. Dan masuk tahun yang ketiga perkembangan. Tahun yang ketiga kepungan dari sudut ekonomi, maka satu kaum daripada Bani Qusay. Satu kaum daripada Bani Qusay masing-masing dekat berbincang kat Allah sama sendiri. Ada orang dah jadi tak tahu dah apa dah pening. Dia kata, tak patutlah kita ni 3 tahun kita biar kawan-kawan kita yang kita tak suka Muhammad, tapi kalau kita buat pulau ni sampai kena dekat orang yang lain, maka geng Bani Qusay ni duk marah sesama mereka. Mereka mengatakan tak patut kita buat macam tu, dan mereka bersepakat kita langgar sajalah perjanjian ni. Walaupun mereka dah sign lah, tapi mereka bersepakat untuk nak langgar perjanjian ini. Baik, maka di masa yang sama Allah Subhanahu wa taala, nampak? Inilah yang dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan buka jalan bagi dia. Bagaimana Allah buka jalan kepada Nabi, Allah buka jalan juga kepada sahabat-sahabat Nabi ketika mana berada dalam saat yang cukup penting pada waktu tersebut. Makanan tak ada, sampai hanya makan daun-daun dan pucuk kayu semata-mata, sampai ke tahap terpaksa berkongsi ramai-ramai. Tetapi Allah nak bantu mereka dengan cara macam mana? Allah campurkan perasaan, iaitu perasaan belas kasihan di kalangan beberapa kabilah-kabilah Arab, antaranya kabilah Qusay. Kabilah Qusay ini adalah salah satu kabilah yang asalnya mereka telah sign untuk nak buat dukungan ekonomi terhadap Nabi dan sahabat Nabi. Tapi mereka rasa kasihan belas dan mereka nak langgar perjanjian itu.
Waktu yang sama juga Allah telah buat apa? Allah telah utuskan iaitu binatang anak-anak. Allah utuskan anak-anak untuk pergi makan naskah yang mereka gantung di dalam Kaabah. Minta Allah jadikan anak-anak itu pergi makan perjanjian. Semua perjanjian yang jahat itu semua dimakan. Yang tinggal hanyalah kalimah Allah sahaja. Sebab orang kafir musyrikin Mekah ni dia percaya pada Allah. Bila dia buat perjanjian, walaupun mereka ni orang yang kafir, dia tetap gunakan nama Allah itu sebagai salah satu perjanjian mereka. Sama sebagaimana orang-orang Kristian hari ini, walaupun dia tak percaya Allah yang Esa, tapi dia nak guna juga nama Allah tu. Sebab apa? Kerana bagi mereka nama Allah tu satu nama yang cukup mulia. Begitu juga kalau kita tengok, bahkan orang-orang saya pernah baca, iaitu sumpah, iaitu padri-padri yang bersumpah ni, mereka bukan bersumpah dengan kitab Bible, tapi mereka bersumpah dengan kitab Al-Quran. Sama sebagaimana puak-puak musyrikin Mekah pada waktu tersebut, dia buat perjanjian, dia gunakan juga nama Allah, tapi perjanjian mereka adalah perjanjian yang zalim. Maka Allah putuskan anak-anak untuk pergi makan perjanjian tadi. Makan semua perjanjian-perjanjian tu, yang tinggal adalah lafaz Allahu Azza wa Jalla, dibiarkan kekal pada waktu tersebut. Dan kejadian ini Nabi kerana wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi dia tak cakap ikut hawa nafsu. Nabi tak cakap berdasarkan kepada apa yang Allah wahyukan kepada Nabi. Maka Nabi nak tunjukkan kepada bapa saudara dia, nak tunjukkan kepada bapa saudara dia iaitu Abu Talib. Wahai Abu Talib, aku nak ceritakan kepada engkau iaitu bagaimana Tuhan aku yang aku sembah, yang aku beriman, mampu untuk buat apa saja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhan aku telah utuskan kepada perjanjian yang telah mereka tanda-tangani itu, iaitu anak-anak yang telah memakan semua perjanjian itu. Nabi tak tengok pun perjanjian tu. Perjanjian tu pula diletakkan pada tempat yang paling mulia, iaitu di dalam Kaabah. Dan mereka, setiap orang daripada mereka mempunyai salinan-salinannya. Dan apa berlaku? Kata Abu Talib, apakah Tuhan engkau yang telah memberitahu engkau, wahai Muhammad? Maka kata Nabi SAW, ya wahai bapa saudaraku, Tuhan aku yang bagi tahu ke aku tentang anak-anak yang telah makan perjanjian itu. Kemudian Abu Talib, walaupun dia tak Islam, dia tetap juga pergi tolong juga. Dengan cara dia nak pergi jumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy. Apa dia buat? Dikatakan Abu Talib bersama beberapa orang kaumnya pergi menemui puak Quraisy dan meminta daripada mereka membawa datang naskah yang mereka ada, dengan mengisyaratkan kepada mereka yang ianya seolah-olah tunduk kepada seteru-seteru mereka dahulu, dan mereka pun membawa keluar naskah itu dengan keadaan yang masih berlipat. Maka Nabi datang dan Abu Talib pergi kepada puak Quraisy seakan-akan nak berpaling tadab lah, nak tengok, sebab dia nak tengok saja betul tak betul benda tu dah dimakan oleh anak-anak. Dia minta mereka tolong bawakan, orang tolong bawakan tengok naskah tu, aku nak tengok naskah tu. Baik, setelah mana mereka buka, antaranya Abu Talib minta mereka buka naskah yang sedang berlipat, yang dalam keadaan berlipat. Maka kata Abu Talib, anak saudara aku telah memberitahu aku, tetapi sampai ke hari ini aku tak pernah bertemu sekalipun yang anak saudara aku ni iaitu Muhammad pernah berbohong kepada aku. Anak saudara aku cakap dekat aku, dia kata salinan yang ada pada korang itu dah pun dimakan oleh anak-anak. Aku tak tahu betul ataupun tidak. So aku datang nak bagi tahu kamu semua, kamu cek tengok betul tak betul naskah yang kamu ada tu dimakan oleh anak-anak. Dan kalau sekiranya anak saudara aku ni bercakap bohong, tak benar, dia ceritakan kat aku, nescaya hari ini juga aku tangkap dia, aku bawa datang kepada kamu. Tapi kalaulah sekiranya anak saudara aku bercakap benar, yang mana kandungan benda yang kamu telah sign itu iaitu dimakan oleh anak-anak, maka aku minta kamu semua tolonglah lepaskan kami daripada kepungan ekonomi yang telah kamu semua lakukan ini. Maka apa berlaku? Maka kata orang-orang kafir Quraisy pada waktu tersebut, ya kami setuju dengan apa yang telah kamu ucapkan wahai Abu Talib. Mereka bersetuju untuk buat perjanjian dengan Abu Talib, kalau tak makan anak-anak kena bawa Muhammad datang kat kami. Tapi kalau anak-anak itu memang makan betul, maka kami akan lepaskan kepungan ini. Mereka pun buka naskah perjanjian sebagaimana yang didapati, tepat sebagaimana yang Nabi kita telah sebutkan, sebagaimana juga yang diceritakan oleh Nabi kita SAW. Bila mana mereka melihat betul perjanjian itu dah pun dimakan oleh anak-anak, apa mereka kata?
Ini semua cerita kau, anak saudara kau ni ada ilmu sihir. Dia telah sihirkan kertas ini sehingga anak anai makan kertas ni sampai sebegini rupa. Tak nak percaya dan tak nak beriman juga. Ini yang berlaku dan sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang musyrikin ataupun sifat-sifat yang ada pada orang kafir. Dalam perjanjian pun mereka boleh tipu. Tengok hari ini dalam dunia, mereka yang tubuhkan PBB. Akhir sekali mereka gunakan PBB ni untuk nak gasak kita. Dah kali dia suruh pula geng Islam, kita tubuh pula OIC. Akhir sekali OIC pun tak boleh nak bergerak juga sebab berada di bawah tunjuk PBB. Kemudiannya pula dia tubuhkan pula Liga Arab. Liga Arab pun sama juga tak boleh nak buat apa-apa. Maka semua hanya sekadar pelentong saja untuk nak mengamburi mata-mata kita semua. Orang yang tahu-tahulah, tapi orang yang tak tahu, maka mereka berada dalam keadaan yang jahil. Baik, maka mereka mengatakan ini semua adalah sihir. Sihir anak saudara kau. Dan selepas peristiwa itu, apa berlaku? Keluarlah 5 orang anak muda. Ini yang dikatakan orang-orang muda ni daripada zaman Nabi sampailah kepada zaman hari ini, mereka memainkan satu peranan yang cukup hebat. Maka dalam peristiwa pemelawan ekonomi ini muncul 5 orang anak muda daripada pemuda Quraisy. Siapakah mereka? Iaitu yang pertama sekali Hisham bin Amr bin Al-Haris, kemudian Zuhair bin Umayyah, Al-Mut'am bin Adi, Al-Bakhtari bin Hisham dan Zam'ah bin Al-Aswad. Yang mana kelima-lima orang anak muda Quraisy ini keluar melanggar perjanjian yang telah dipersetujui. Apa mereka buat? Dia kata perjanjian ini adalah perjanjian yang gila. Kami tak rela untuk buat perjanjian ini walaupun kami ini orang bukan Islam. Sebab tu kadang-kadang kita jangan pelik bila tengok kadang-kadang orang bukan Islam bercakap seolah-olah dia nak bantu Islam. Kadang-kadang jangan kita rasa pelik bila melihat orang bukan Islam dia nak bantu kita, dan dia memang bantu betul-betul. Kita pun cakap hang apa tahu hang tu sunat pun tidak, contohnya ini urusan kami, urusan umat Islam, jangan nak buat ataupun jangan duk kecoh-kecoh. Sedangkan zaman Nabi yang berlaku ketika peristiwa ini, siapa yang bantu Nabi? Adakah orang Islam? Pada waktu tersebut orang Islam tak ada kuasa apa pun, tapi orang yang bukan Islam yang datang bantu Nabi, dan mereka ni adalah 5 orang anak muda yang saya sebutkan nama tadi. Apa yang mereka buat? Mereka bergerak dan melanggar perjanjian yang telah mereka buat tadi, dan berterus terang mengajak orang-orang yang lain, dan mereka masuk di tengah-tengah orang-orang Arab Mekah ataupun di tengah bandar Mekah pada waktu tersebut sambil melaungkan. Dia sama juga macam demonstrasi lah, kita kata tengok orang ramai pergi dekat apa namanya, pasar seni. Pergi kat katakanlah contoh lah, pergi kat tengah-tengah pasar seni ke dekat mana-mana stesen bas ke kat mana tempat yang orang ramai, pergi dan melaungkan dengan suara yang kuat. Kat sini dalil yang nak tunjukkan kepada kita bahawasanya berlaku demonstrasi ini bukan pada zaman hari ini, zaman dahulu lagi berlaku. Dan berlaku demonstrasi ini bukan sekadar orang Islam, orang bukan Islam, bukan nak bantu orang Islam, mereka buat tujuannya kerana tak mampu tengok kezaliman yang berlaku. Apa mereka buat? Dan mereka pun melaungkan dengan satu laungan yang kuat. Wahai penduduk Mekah, apakah layak kita memakan makanan dan memakai pakaian, sedangkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib di mamah kebinasaan? Wahai kamu semua orang Mekah, di mana pergi akal kamu? Kamu biarkan kita semua duduk dalam keadaan yang senang lenang. Kita naik kereta free, tak payah bayar, tak payah masukkan minyak tak payah beli. Kemudian orang rakyat marhain yang biasa nak kena isi minyak, walaupun naik 20 sen, bukannya sikit, 20 sen pun 1 liter, ni nak isi minyak sampai ketahan 50 liter contohnya. Minyak pula nak kena isi mungkin hari-hari. Kemudiannya pula rantaian barang-barang lain yang lain. Orang tak apalah, orang kaya, tapi bagaimana dengan orang-orang yang miskin yang hidup kat kampung-kampung? Mungkin macam itulah, maknanya tak kesian tak ada orang. Mereka minta pemuda, 5 pemuda ini minta supaya apa? Tarik baliklah pemelawan ekonomi yang berlaku. Kita dapat makan, kita dapat pakai pakaian, sedangkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib di mamah kebinasaan, dan tak ada siapa pun yang boleh berjual beli dengan mereka. Dan demi Allah, kami ini tidak akan duduk sahaja, bahkan kami akan bangun menentang perjanjian pemelawan yang kejam ini. Siapakah mereka? Mereka bukan orang Islam. Siapa mereka? Mereka adalah orang daripada Quraisy juga, tapi tak sanggup mereka melihat kezaliman yang berlaku ini. Bahkan mereka bangun untuk nak membantu umat Islam yang ada pada waktu tersebut. Kemudian 4 orang yang lain pula bangun, geng dia yang tadi. Tadi seorang cakap, bangun pula 4 orang yang lain, menyuarakan dengan nada yang sama, iaitu Al-Mut'am bin Adi bangun meluru ke arah naskah perjanjian.
yang digantung dan ditampalkan di Mekah pada waktu tersebut, rampas dan terus koyakkan perjanjian-perjanjian tadi. Maka kat sinilah dalam keadaan yang macam tu, kelima-lima mereka dan bersama-sama dengan jemaah yang lain bergerak menuju ke hadapan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Masing-masing kota ramai-ramai dalam keadaan yang ramai, dia orang dah jadi geng. Bermula daripada 5 orang yang bukan Islam ni, maka ramai yang ikut bersetuju dengan mereka, berarah kat jalan ramai-ramai pergi kat mana? Pergi dekat Syiah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib pada waktu tersebut, dan orang-orang yang Islam yang lain pun ikut serta bersama-sama dengan mereka di dalam satu perarakan. Apa mereka buat? Mereka keluar dan menyeru agar mereka yang di pulau itu keluar daripada rumah. Wahai orang-orang yang di pulau, keluarlah kamu pada waktu sekarang ni, kamu dah pun bebas. Bila orang kafir Quraisy tengok keadaan tadi, iaitu bagaimana orang bukan Islam, dia Quraisy sendiri yang tak masuk Islam pun, dan juga orang-orang Islam bersama dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib bekerjasama pada waktu tersebut bangun nak menentang piagam, nak menentang apa namanya kita katakan pengulauan ekonomi tadi dalam keadaan bersama-sama. Maka mereka jadi kecubur. Sebab apa? Hak bantu tadi itu bukan puak-puak Islam semata-mata, tapi puak bukan Islam pun bantu turut serta bantu sama. Ini yang kita katakan. Maka jangan pelik kalau sekiranya bahkan Nabi pernah sebut dalam beberapa perjanjian. Apa kata Nabi? Kalau sekiranya aku hidup pada zaman itu pun, nescaya aku akan menyertai juga mana-mana perjanjian yang nak menolak apa-apa jenis kezaliman ke atas manusia. Dan ini adalah salah satu bentuk kezaliman yang berlaku pada zaman Nabi dan juga berlaku pada semua zaman. Tak kira siapa pun yang dizalimi, hukum membantu orang-orang yang dizalimi, hukumnya wajib. Dan hukum menolak kezaliman juga hukumnya adalah wajib, sebagaimana yang berlaku dalam kisah ini. Baik, maka kat sinilah pengajaran dan pengiktibaran, iaitu krisis ataupun ketika mana berlaku operasi pembunuhan yang kejam. Maka pengajaran yang kita dapat kat sini, apa dia pengajaran? Yang pertama, kekal dengan syirik dan keangkuhan mereka dan menolak kebenaran yang dibawa. Walaupun mereka bantu waktu itu, bantu orang Islam, tapi mereka duduk dalam syirik juga. Bantu juga, tak apa aku nak bantu kau sebab aku tak sanggup tengok kau susah, tapi minta maaf lah aku tak boleh nak ikut kau. Ini sikap orang yang degil. Sebab apa? Sebab iman tak masuk kat dalam hati dia. Percaya, tapi dia tak nak masuk Islam. Sebagaimana yang berlaku, ada orang yang bercakap, saya nak tiru cara apa? Umar Abdul Aziz, cara pemerintahan Umar Abdul Aziz yang tulus. Tapi dia tak masuk Islam pun, dia sekadar nak tiru. Saya percaya, bahkan cakap orang Islam dia kena buat 2 konsep amar ma'ruf nahi munkar. Orang bukan Islam cakap konsep amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian apa lagi dia kata orang yang bukan Islam kata, kami suka tengok orang-orang Islam ni pergi belajar agama. Sebab orang Islam ni kalau dia belajar agama, dia akan jadi orang yang baik, maka dia tak akan jadi orang yang jahat. Maka kami nak support orang-orang yang mengajar agama ni. Siapa yang cakap? Orang bukan Islam juga yang cakap. Tapi dia masuk Islam ke tidak? Dia tak masuk pun Islam. Sama sebagaimana cerita ni, mereka tak masuk pun Islam, dia kekal dalam syirik. Tapi bantu, tetap dia boleh bantu. Sebab tu orang-orang ni, orang kafir ni dibahagikan kepada 2. Satu kafir yang dipanggil kafir harbi, yang kedua dipanggil sebagai kafir zimmi. Kafir harbi ni kafir yang lawan kita. Adapun kafir zimmi, kafir yang tak lawan kita, bahkan mereka boleh berkawan dan duduk dengan kita kat mana-mana pun. Maka mereka ini walaupun bantu, dia tetap tolak kebenaran yang Nabi bawa pada waktu tersebut. Baik, yang kedua, tunduk dan patuh kepada semangat hamiah kekeluargaan yang mengajak mereka mempertahankan keluarga karib dari kekafiran dan kezaliman pedagang yang merantau tanpa memperdulikan sama ada tindakan mereka itu berlandaskan kebenaran ataupun kebatilan. Ini salah satu semangat yang ada pada orang Arab. Semangat ini pun kita tak mau juga. Mereka sanggup mempertaruhkan nyawa mereka walaupun orang yang mereka bantu itu adalah orang yang jahat, orang yang berada pada kebatilan. Tak kira lah, benar tak benar, belakang cerita, tapi kami tetap bantu. Saya duduk kat Jordan. Di Jordan ni tak semua tempat yang moden. Tempat yang saya duduk ni di kawasan Mutah nama dia. Mutah ni kawasan pendalaman. Daripada bandar ni nak pergi ke sana lebih kurang sekitar 3 jam. Kawasan lereng bukit dan kawasan yang kalau kita istilah ini kawasan pendalaman sangat-sangat lah. Kawasan pegunungan, sejuk yang teramat sangat, boleh sampai ke negatif 4. Kadang-kadang keluar pagi air kat dalam lepak-lepak tu dah jadi berkaca, dah jadi ais. Sejuknya tempat tersebut. Dan tempat tu tak ada siapa pun pergi. Dan kerajaan nak jadikan tempat tu tempat bagi orang pergi, dia pun buat universiti kat tengah-tengah kampung. Jadi kat situlah mulalah ramai orang masuk jadi penempatan bandar yang kecil, bandar koboi. Maka kat situ apa berlaku? Di Mekah ni, kawasan tu semua kawasan-kawasan yang dipunyai oleh kabilah-kabilah.
Kabilah ni orang-orang Arab yang sebahagiannya masih lagi dalam keadaan Arab Badui, dan sebahagian mereka yang Arab yang dah moden tapi masih lagi bawa fahaman-fahaman kabilah ni. Contoh kita katakan, seorang lelaki pergi memorat seorang tunang orang lain. Dia pergi memorat, pergi kacau kat jalan. Pergi kacau kat jalan, tunang ni pula pergi cakap dekat tunang dia. Perempuan ni pergi cakap dekat tunang dia. Apa mereka buat? Dia takkan datang seorang, dia akan datang bawa kabilah dia. Dia akan datang bawa kabilah. Apa dia buat? Kalau dia boleh belasah, dia belasah lah. Kalau dia boleh bunuh, dia akan bunuh. Baik, katakan kabilah perempuan tadi telah bunuh seorang daripada ketua kabilah ni. Apa mereka akan buat? Satu kabilah ni pula dia akan bangun dan pergi lawan balik dengan kabilah ni. Walaupun orang yang asalnya tu kejahatan tu datang daripada mereka. Kalau aksiden kereta, naik kereta, kita langgar orang. Siapa yang paling cepat pergi cerita kat orang satu jalan, dia ni memang bodoh, naik kereta brek tak pasal-pasal, maka orang yang paling cepat keluar pergi minta bantuan, dia lah yang akan menang. Orang akan datang tolong dia, walaupun dia asalnya dia yang salah. Itu semangat yang ada sampai hari ini masih lagi terbawa-bawa. Kadang-kadang kes yang kecil, kes tembak, pistol ni orang boleh bawa. Jadi bila boleh bawa, kadang-kadang mungkin kes tembak gaduh, kena tembak. Bila kena tembak saja, polis ataupun askar terpaksa duduk dekat traffic light, duduk dekat simpang-simpang, sebab dia orang akan datang balas benda balik. Tak boleh cara terang-terang, dia akan datang dengan cara diam-diam. Sampai ke hari ini dia masih menggunakan sistem undang-undang kabilah. Waktu undang-undang kat Jordan dia ada 2 undang. Satu undang-undang sivil, iaitu British, yang keduanya pula undang-undang kabilah. Tapi pilihan atas orang yang bersalah dan orang yang mendakwa. Contoh, satu kes, seorang pelajar Malaysia belajar kat Iraq. Dia langgar kita orang jalan kawasan padang pasir, kawasan pendalaman mana. Kebetulan tak pernah lesen baru dapat kat Malaysia. Tak bawa kereta kat Malaysia, keluarga tak bagi, kat sana keluarga tak tahu. Sewa kereta steering kiri. Bawa tak pandai, pergilah masuk kawasan kampung-kampung, kereta tak banyak. Masuk satu kawasan kampung, kawasan padang pasir ni, tengah tu bawa kereta, ada seorang budak, tiba-tiba dia datang melintang kat depan, langgar budak tu dah meninggal. Bila dah meninggal, polis datang tangkap, semua masuk lokap. Masuk lokap tak sempat sampai satu malam, geng kabilah datang tuntut kepada polis. Bagi budak-budak langgar ni tak kami. Polis kena lepas. Polis terpaksa lepaskan, duduk dalam lokap ni lepas, kabilah ni bawa balik. Bawa balik apa dia orang buat? Dia orang ada sistem pembicaraan dia. Macam ketua kampung lah, ketua kabilah akan buat pembicaraan menurut kabilah. Okey, apa dia buat? Orang bincang ramai-ramai. Ada yang mengatakan kita bunuh. Okey, bunuh balas. Sebab dia bunuh anak kita bunuh balas. Kalau dia nak bunuh balas, tak ada siapa pun boleh buat apa-apa. Okey, yang kedua kata kesian dah budak ni datang daripada jauh, datang kat sini bukan dia sengaja salah anak kita maafkanlah dia. Okey, maka kalau dia kata maafkan je lah. Dan ditakdirkan memang kita orang pun buat muka kesian. Kami datang kat Jordan ni belajar syariah semua. Kemudian kami tak nampak budak tu yang datang lintas depan, cerita-cerita macam tu, Islam. Dan kali dia pun bapak ada kesian. Dia kata tak apalah, aku rela dan aku maafkan dia orang. Maka lepas polis pun tak boleh buat apa-apa. Nampak? Itu yang kita katakan kabilah. Besar daripada sistem kabilah itu masih menebar sampai kepada hari ini. Hanya beberapa negara saja. Jordan masih ada, sebahagian tempat di Saudi, dan sebahagian tempat di negara-negara teluk yang masih mengamalkan undang-undang kabilah ini. Jadi Yaman atau yang terkuat juga, dia itu antaranya Yaman. Adapun negara yang lain, Syria dia tak ada sistem kabilah. Syria sistem keluarga, dia tak ada kabilah. Adapun sistem yang Jordan ini dia pakai sistem kabilah ataupun asyir. Dan mereka akan mempertahankan walaupun salah, dan akan memperjuangkan tak kira betul salah, itu belakang cerita, bantu tetap mereka akan bantu. Baik. Kemudian yang pula sambungan daripada yang seterusnya. Wallahu kita sampai dekat tu, nanti kita akan sambung dengan satu kitab yang lain, dan insya-Allah nanti sambung kita akan masuk dalam satu bab selepas daripada pemulawan diangkat balik pemulawan ekonomi itu, masuklah hijrah yang pertama dalam Islam, iaitu hijrah pergi ke Hasyam. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana yang telah sebutkan pada minggu-minggu yang lalu, kita akan bacakan 2 kitab. Antaranya satu kitab juga berkaitan dengan sirah, iaitu cerita bagaimana Nabi SAW pendidik yang terulung, macam mana cara yang Nabi buat sehingga menyebabkan orang-orang sahabat-sahabat Nabi ataupun orang-orang Mekah yang bersifat dengan keras hati ini boleh ikut Nabi SAW. Baik, malam ini kita ambil satu hadis, satu cerita berkaitan tentang kesempurnaan akhlak Nabi SAW, akhlak yang cukup hebat, sehingga kan kita dapat lihat bagaimana orang-orang Arab Mekah ni, orang Arab yang paling kasar
kasar sekali, mampu untuk ikut Nabi. Contohnya kita ceritakan pada minggu yang lalu, kisah dua orang sahabat, salah seorangnya adik-beradik Nabi, iaitu bapa saudara Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah masuk Islam, dan juga iaitu kisah Umar Al-Khattab yang masuk Islam. Sehingga kan bila masuk dua orang yang masuk Islam, berlakulah satu peningkatan di Mekah, iaitu pada waktu tersebut dibacakan Al-Quran secara terang-terangan. Dalam keadaan sebelum itu tanpa pun tak berani nak baca Al-Quran secara terang-terangan. Dan orang yang pertama membaca Al-Quran secara terang-terangan pada waktu tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dia pergi dekat tempat gelap orang-orang kafir Quraisy dan dia bacakan surah Ar-Rahman, Al-Quran sampai dah habis. Yang orang keluar daripada gelap muka ni, tangkap dia dan pukul dia, dan waktu yang sama walaupun kena pukul, mulut dia tetap duduk baca ke habis-habis. Sehinggalah dia datang jumpa Nabi dalam keadaan badan yang cedera. Dia kata, besok aku akan pergi dan aku akan baca lagi. Sebab apa? Sebab nak tunjukkan yang pada hari ini kami dah mengeluh 2 hari. Pada waktu tersebut, semangat yang ada pada umat Islam dah makin bertambah, disebabkan mereka bertambah ramai. Dan kat sana bagaimana mereka semua ni boleh ikut Nabi. Dalam keadaan yang kita ceritakan sebelum ini, yang ikut Nabi ni golongan yang mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah. Maka di sana disebut dalam kitab ni bagaimana sahabat-sahabat Nabi boleh ikut Nabi. Yang pertama sekali mereka ikut disebabkan kesempurnaan akhlak yang ada pada Nabi. Iaitu yang pertama, Nabi akal yang cerdik. Nabi ni mempunyai akal yang cerdik, lintasan hati yang tepat, dan orang yang berwawasan dan berpandangan jauh. Sebagaimana yang kita dapat lihat pada peristiwa tadi, walaupun dipulaukan ekonomi, tapi Nabi tak suruh pun sahabat-sahabat Nabi untuk bangkit melawan pada waktu tersebut, kerana kekuatan umat Islam pada waktu itu adalah cukup terhad. Baik, kemudian yang pula Nabi juga menunjukkan kepada kita tentang betapa teguhnya Nabi menghadapi sebarang dugaan dan ketir, dan sabar menghadapi segala bentuk kepayahan. Walaupun Nabi diperangi, dizalimi, diburu dan sebagainya, tapi Nabi tetap juga berada dalam keadaan yang tenang. Baik, begitu juga ketika mana Nabi berada di Mekah, Nabi menerima tekanan daripada golongan Quraisy. Sampai ke tahap kalau kita tengok orang hari ini boleh jadi berubat ataupun boleh jadi gila kalau dugaan yang sampai sebegitu sekali. Dan sifat zuhud Nabi kepada dunia yang iaitu tidak tertarik, sebagaimana juga yang kita ceritakan pada sebelum ini, iaitu Nabi diberikan tawaran harta, kekayaan, Nabi juga diberikan tawaran iaitu kuasa, dan Nabi juga diberikan tawaran untuk nak memiliki perempuan-perempuan yang cantik, dan Nabi telah menolak tawaran itu, nak menunjukkan betapa zuhudnya Nabi terhadap dunia. Nabi berjuang bukan atas disebabkan oleh kerana dunia, tapi Nabi mempunyai satu sifat, iaitu sifat qanaah. Baik, sehingga dikatakan ketika wafat Nabi hanya tinggal apa? Tinggal harta yang dipusakakan itu, iaitu bukan tinggal harta-harta yang banyak, tak ada apa pun yang Nabi tinggal, melainkan kadar yang sedikit. Bahkan Nabi meninggal juga hutang, iaitu hutang, masuk hutang itu orang yang berhutang dengan Nabi, dan juga beberapa duit dirham dan beberapa duit dirham sahaja yang tinggal. Baik, maka kat sini sikap merendah diri Nabi terhadap manusia sebagaimana diceritakan. Sebab apa yang Nabi boleh orang ikut Nabi? Kenapa orang hari ini kadang-kadang suka, contohnya untuk orang ikut kita. Jadi maka kat sini dia sebutkan Nabi ini salah seorang orang yang paling merendah diri terhadap manusia. Bahkan kalau kita tengok orang yang ikut Nabi ini, kebanyakannya adalah orang-orang yang golongan-golongan rakyat bahagian, orang-orang yang bawahan. Kenapa mereka ikut Nabi? Kerana mereka ikut Nabi bila mana mereka tengok Nabi ini hidup jadi bukan kerana dunia, bahkan hidupnya itu kerana perjalanan Nabi kepada akhirat. Dan Nabi juga macam orang yang lain, dia berjalan pergi ke pasar, Nabi juga duduk sebagaimana orang yang lain duduk. Dia juga bergaul dengan para sahabat. Nabi tak pernah membezakan di antara mereka. Dan sifat tawaduk inilah yang menjadikan Nabi dihormati oleh semua orang pada waktu tersebut, nak dibandingkan dengan orang-orang yang mencari kuasa ataupun mencari kemewahan dunia. Diceritakan kat sini bagaimana beberapa orang Arab Badui telah datang bertemu dengan Nabi. Datang bertemu dengan Nabi dalam keadaan rasa kurus sangat-sangat kat Nabi. Bila dia datang jumpa Nabi, sebab Nabi ni seorang Nabi, orang cerita Muhammad seorang Nabi yang diutuskan Allah, semua orang jadi gerun. Datang seorang Arab Badui dan memasukkan gerun terhadap kehebatan Nabi. Bila dia berjumpa dengan Nabi, Nabi tahu yang orang ni orang yang gerun kepada dia. Apa kata Nabi? Khafiz alai, iaitu buangkanlah kegerunan, tenangkan hati kamu, relax. Dia kata jangan risau, relax, cool. Fa innama ana ibnu imra'atin, sesungguhnya aku ni, kata Nabi, anak seorang perempuan, kanat ta'kulul qadid di Makkah, iaitu aku ni hanyalah anak kepada seorang wanita yang makan daging kering saja di Makkah.
So janganlah anggap aku ni orang yang cukup hebat, aku ni orang yang biasa sebagaimana kamu yang lain. Ini sifat yang kena ada lebih-lebih lagi kepada pemimpin. Maknanya dengan cara tawaduk yang kita ada. Contohnya kalaulah sekiranya pemimpin hidup dalam keadaan bermewah-mewah, tiba-tiba dia cakap pula kat kita, kalau gas naik, kita hari ni kita kena pakai lah apa namanya dapur kayu macam orang dulu kalau minyak naik, minyak naik, orang kaya saja pakai kereta, orang miskin tak pakai kereta, dia orang naik bas dengan jalan kaki, kita pakai naik bas lah, ataupun berfungsi kereta. Kalau naik pun hanya sekadar 0.01% saja, maka tak ada masalah. Cakap-cakap ni bukan cakap orang tawaduk, tapi cakap orang yang tak ada perasaan rendah diri dan tak ada perasaan belas kasihan. Sedangkan Nabi, apa kata Nabi? Aku ni orang yang biasa. Aku makan apa yang kamu makan. Aku adalah anak daripada perempuan orang yang biasa juga. Yang kami makan adalah daging-daging yang kering sahaja. Dan tenangkan hati kamu. Kat sinilah ditunjukkan tentang kemuliaan akhlak Nabi SAW, sikap sopan Nabi dan sebagainya. Bahkan Nabi pernah diuji oleh bangsa Quraisy dengan dugaan yang hebat, dengan pelbagai jenayah yang dilakukan. Tapi apa Nabi buat? Nabi sabar. Nabi tak pernah buat apa-apa pun. Diceritakan bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi. Waktu Nabi tengah sujud dekat Mekah, apa dia orang buat? Dia orang pergi ambil sampah, ambil najis pergi lomor dan tuangkan di atas Nabi pada waktu tersebut. Tapi Abu Bakar datang dan bantu. Adakah Nabi mungkin melawan? Tidak sedikit pun. Nabi diam saja, bahkan tidak kata apa-apa. Baik, maka kat sinilah berlaku kisah setelah mana Nabi dapat menawan balik Mekah ketika mana Fathu Mekah pada waktu tersebut. Semua orang-orang kafir Quraisy yang belum lagi masuk Islam ni, waktu Nabi masuk Fathu Mekah, mereka lari menyorok dekat belakang bukit. Setelah mana mereka tengok keadaan dah tenang, dia orang datang ramai-ramai datang jumpa Nabi. Maka Nabi pun bertanya kepada mereka dengan satu soalan. Ma dhannukum bi, wahai kamu semua orang-orang Quraisy yang ada kat Mekah sekalian, apa pandangan kalian terhadap aku? Nabi minta pandangan mereka setelah mana Nabi dah dapat tawar. Sebagaimana contohlah kita kata, kalau kita dapat tawar mana-mana negara, mana-mana negeri, kita bawa imej Islam. Kita panggil orang-orang yang menentang Islam dulu-dulu ni, kita panggil seorang-seorang. Apa pandangan kamu terhadap kami? Mereka akan kata, apa kata kuasa? Qalu ibnu ammi karim. Waktu ni lah mereka nak kipas pun boleh kata. Mereka berkata, engkau ni adalah siapa? Engkau ni adalah adik-adik kami, sepupu kami yang mulia, wahai Muhammad. Fa in ta'fu fadzaka dhanni bi. Kalau engkau boleh maafkan kami, maka besar sangat kami seronok, suka sangat kat kau. Wa in tantaqim faqad asa'na. Tapi kalau kau nak balas balik kat kami pun kami terima, kerana kami memang telah buat jahat kepada kau. Apa kata Nabi SAW kepada mereka? Faqala, kata Nabi, bal aqulu kama qala Yusuf li ikhwatihi. Dan aku akan berkata kepada kamu sebagaimana kata Yusuf kepada saudara-saudara yang telah khianat kepada dia. La tasrib alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Iaitu janganlah pada hari ini kamu akan jangan kisahlah pada kesalahan-kesalahan yang kamu telah lakukan. Sesungguhnya Allah telah ampunkan dosa kamu dan Dialah juga yang mengasihani daripada segala yang lain, yang paling mengasihani. Maka aku maafkan segala keterlanjuran yang ada pada kamu, sehingga menyebabkan pada waktu tersebut tak kekal walaupun seorang, melainkan semua mereka masuk Islam ketika mana pembukaan Fathu Mekah, sehingga turunnya ayat Idza ja'a Rasulullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, maka itulah sifat dan sikap Nabi sehingga menyebabkan orang tertarik dan orang ikut. Bagaimana Nabi yang merendah diri, Nabi menunjukkan kepada kita satu contoh model yang cukup hebat dan cukup tinggi untuk kita turuti. Tak kira kat mana tempat pun kita duduk, walaupun Nabi dibaling, dilontar, dizalimi dan sebagainya, tapi dalam bab tawaduk dan rendah hati Nabi cukup hebat sehingga menyebabkan orang ramai yang masuk Islam disebabkan akhlak. Bagaimana Nabi sebut, laqad bu'istu li utammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk nak menyempurnakan akhlak yang baik. Wallahu a'lam, mudah-mudahan memberi manfaat. Kalau sekali ada persoalan di kongsi. Ada soalan? Oh, okey. Bapak kita tanya, kalau ada hadis yang umum dengan hadis yang khusus, maka kaedah usul fiqh ambillah yang khusus. Okey. Ada hadis yang umum atau ada hadis yang khusus, mana satu kita nak tengok. Okey, contoh.
Solatlah kamu pada waktu pagi. Contohlah, solatlah kamu pada waktu pagi. Hadis yang umum, waktu pagi pukul berapa? Tiba-tiba pula datang satu hadis, solatlah kamu pada waktu pagi, waktu fajar, iaitu ketika mana keluarnya satu warna, iaitu warna yang putih. Maka itu maksudnya yang khusus lah, dan tunjukkan pendetailannya. Maka bila berlaku keadaan macam ni, ambil yang khusus tadi, sebab didetailkan dia dengan ditenangkan, menjadi tafsiran pada hadis yang pertama. Baik, contohnya kita katakan hadis yang umum menyebut la tiyarata wala hamata wala safara wa fir minal majzumi kama tufirru minal asadi. Kata Nabi SAW, tidak boleh percaya kepada burung, wala hamata, tak boleh juga percaya kepada burung hantu, wala safara, tak boleh percaya kepada bulan safar, wa fir minal majzumi kama tufirru minal asadi. Larilah kamu daripada penyakit sawab, larilah kamu daripada penyakit kasta, tahu penyakit kasta? Sebagaimana kamu lari daripada singa, sebagaimana kamu lari daripada singa. Baik, hadis ni yang terakhir itu dalam bab penyakit kasta. Sedangkan disebut tidak ada penyakit pun yang tak dapat diubati, melainkan semua dapat diubati. Tiba-tiba dalam hadis ni disebut satu penyakit, iaitu penyakit kasta. Okey, baik. Kemudian pula yang kedua, datang pula hadis yang lain menyebut pula penyakit yang paling suka adalah penyakit ta'un. Ada pula penyakit yang lain, so seolah-olah macam adanya pertembungan. Maka kat sana dia datang pula satu hadis yang lain yang nak menerangkan. Maka semua penyakit itu datang daripada Allah dan perlu turun daripada Allah. Maka itu dijadikan kepada mentafsirkan balik iaitu hadis-hadis yang sebelumnya. Sama juga contoh dengan ayat Quran datang cerita tentang ayat Allah yang sebut fajtanibu, iaitu jauhkanlah kamu daripada Allah bila ketika mana waktu solat. Okey. Tiba-tiba datang pula ayat yang lain sebut tinggalkan terus, asalnya khusus pada solat, akhir sekali diumumkan. Maka kat situ tengok pula yang mana datang dahulu, ayat yang khusus dengan ayat yang umum mana datang dahulu. Maka kalau sekiranya yang khusus dahulu kemudian datang yang umum, maka kena terima yang umum yang datang kemudian. Sama juga dengan hadis. Lepas tu al-muhaddis ni dia mengkaji dalam bab tarikh date dia sendiri. Okey, bila berlaku. Katakan sahabat ni sebut hadis ni bila, tapi datang pula hadis yang lain dan sebut semua sahabat yang lain yang lebih yang paling baru lah, yang paling latest. So kita ambil yang latest itu memadamkan yang sebelumnya. Itu cara dia. Baik, soalan. Ada insya-Allah kita mendengar. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa 'amala alladhi yuballighuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna wa min ahlina wa min anfusina wa min al-ma'i al-barid 'ala al-dhamar walhamdulillahi rabbil alamin.